Terus kan? Terus kan? Tak ada ucapan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan sesungguhnya telah kami sediakan untuk kamu, laqad kana lakum fi rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, satu contoh yang baik untuk diikuti pada kamu. Itu pun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, itu pun bagi mereka yang inginkan Allah dan juga inginkan hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Kerana kita semua tahu bahawa masa ni merupakan masa yang paling dahsyat kita alami dalam hidup kita. Tak pernah berlaku kematian seramai ini dalam sejarah pandemik yang berlaku pada kita ini. Kematian di bumi Malaysia kita ini lebih daripada 27,000 nyawa yang melayang, yang mati saja. Manakala seluruh dunia lebih kurang 4 juta lebih yang mati di saat yang kita sedang alami ini. Dalam keadaan sebegitu, syukurnya pada Allah, nama kita tak termasuk dalam nama mereka yang dimatikan oleh malaikat Allah. Allah bagi lagi peluang pada kita untuk kita masuk dalam bulan Rabiul Awal. Bulan ini bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana kita sambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tahu bahawa bulan ini bulan kesedihan. Dua-dua berlaku pada diri kita. Yang lebih utama laginya ialah kitanya diberi peluang untuk sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di saat kita dengar kawan-kawan kita, ramai sahabat-sahabat kita yang telah menghadap di hadapan Allah. Saya yakin ada keluarga tuan-tuan yang meninggal dunia. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kena COVID. Mereka tak lagi dapat untuk berada dalam bulan Rabiul Awal ini. Mereka menerima ganjaran pada saat ini. Manakala kita pula diminta teruskan amalan. Yang hidup ini, jangan kita berputus asa. Tetapi kita mesti meneruskan amalan-amalan kita untuk dijadikan bekalan
untuk kehidupan kita lepas pada kita mati nanti. Yang ni perlu kita faham di kalangan kita. Masa sebegini, kita jangan jadi macam orang kafir dan orang munafik. Orang kafir dan munafik, mereka sibuk dengan urusan menyelamatkan nyawa mereka, supaya jangan bagi mati. Orang munafik sama juga. Mereka takut dengan mati. Manakala orang mukmin, dia tidak diajar supaya takut terhadap mati. Tapi kita diajar supaya takut macam mana nak hidup lepas pada mati. Yang ni sifat orang mukmin yang mesti ada. Siapa yang ajar pada kita demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajar pada kita supaya kita berfikir macam mana kita nak hidup lepas pada mati. Yang ni satu ajaran, tak ada ajaran yang diajar oleh agama lain kecuali Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala bawa Islam ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita ni hidup, orang-orang kita ni kalau tak ada Nabi Muhammad, kita sama dengan orang kafir tersebut. Berebut dengan dunia. Berebut terhadap yang disebut dengan kehidupan dunia. Mana di kalangan kita nak berebut terhadap kehidupan akhirat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hantar datang pada kita. Lalu tunjuk jalan hidup. Hidup sebenar bukan di sini. Rasulullah ajar demikian. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, hidup ni bukan di sini yang utama. Tetapi hidup yang sebenar ialah di sana nanti. Di sini ni, walaupun katakanlah kita tak kena COVID. Tuan-tuan tak kena COVID, saya tak kena COVID. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat daripada COVID. Apakah kita selamat daripada COVID, maka kita tak mati-mati? Kalaupun kita selamat daripada COVID, kita akan mati juga. Siapa yang ajar pada kita ni kita akan mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar cara demikian. Kalaupun kamu tak kena penyakit, katakanlah kamu ni tak tua, katakanlah kamu ni tak kaya, walaupun katakanlah kamu ni tak ada kuasa, tapi apakah kamu ni tak akan mati-mati? Kamu mati juga. Rasulullah ajar cara demikian. Lalu bila kamu mati, berakhirkah hidup kamu? Tak. Rasulullah ajar demikian. Manakala orang kafir, dia anggap bahawa bila mati, habislah nikmat hidup. Bagi mereka bila mati, akan jadi tulang-tulang, akan jadi debu-debu, tak adalah kebangkitan balik. Orang kafir dia berpandangan, orang munafik dia berpandangan, kalau mati, habis nikmat. Tapi kita tak. Bila kita mati, kita mesti mula menikmati. Mula kita rasa nikmat yang sebenar. Kerana dunia ni bukan tempat yang dinikmati. Tetapi kita kena faham, bila kita akan menikmati, lepas pada kita mati sekejap lagi. Apa benda yang kita nikmat? Kita akan tanya lagi. Kita nak nikmat apa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah ajar. Ada nikmat yang paling hebat dalam hidup, iaitu nikmat syurga Allah. Nikmat syurga Allah ni tiada tandingan. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tayangkan nikmat syurga ini dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Allah tayangkan nikmat syurga ini dalam Al-Quran. Allah tayangkan nikmat syurga ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang syurga biar kita jadi tak rasa lagi nikmat dunia. Tak ada lagi terbayang pada kita gambaran daging harimau menangis macam tu. Tak ada lagi gambaran pada kita sedapnya daging kambing panggang dan sebagainya. Tak ada lagi kenikmatan yang kita bayang tidur di atas tilam yang empuk. Kenapa? Kerana yang ditayangkan oleh Rasulullah, ditayangkan dalam Al-Quran, jauh lebih indah daripada apa yang kita nikmati di dunia ini. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak sebutnya gambaran, saya nak gambarkan pada kita, biar kita berfikir panjang sikit. Bila kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita malam ni kita sambut yang disebut dengan Maulidin Nabi.
Bila kita sambut Maulidin Nabi ini, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bukan maksud kita nak kena sambut jasad dia itu saja, tidak. Tuan-tuan kena faham, dia bukan sekadar untuk kita nak sambut jasad Rasulullah, bukan. Tetapi benda apa yang perlu kita sambut? Yang perlu kita, keluarga kita, tuan-tuan balik malam ni, tuan-tuan kena tanya, aku sambut maulid ke? Aku sambut apa sebenarnya dalam hidup ini? Kalau nak kira sambut jasad Rasulullah, kita bukan orang yang pertama yang sambut jasad Rasulullah. Tuan-tuan pun boleh baca dalam sejarah kan. Yang sambut, yang pertama yang doa supaya datang Nabi akhir zaman ni tahu siapa? Orang Yahudi. Yahudi berdoa supaya datang Nabi akhir zaman. Tapi kenapa lepas pada Rasulullah datang, tiba-tiba dia nak bunuh balik Rasulullah? Yahudi cuba bunuh Rasulullah. Tuan-tuan baca kan sejarah Yahudi, macam mana dia nak bunuh Rasulullah. Dia panggang daging kambing kegemaran Rasulullah. Perempuan. Dia tayangkan, dia bawa depan Rasulullah. Dia tunjuk pada Rasulullah, Muhammad, kami diberitahu kamu ni Nabi akhir zaman. Kalau betul Nabi akhir zaman, kamu minat makan daging kambing. Daging kambing ni daging kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kamu minat makan daging kambing, kamu ni Nabi akhir zaman, kamu mesti minat makan daging yang aku sediakan ini. Daging kambing. Orang kita ni sebut nama kambing pun terlentang dah. Kita kan. Tapi yang zaman Rasulullah minat daging kambing, hidang pada Rasulullah. Rasulullah ambil daging tersebut. Rasulullah masuk dalam mulut. Bila Rasulullah kunyah-kunyah, perempuan tu bingkar bangun, tinggal Rasulullah. Pergi jauh sikit daripada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah buang balik. Rasulullah keluarkan balik daging tadi. Rasulullah kata tangkap perempuan tersebut. Tangkap, bawa datang. Rasulullah sebut pada perempuan ni, kamu letak racun di dalam ini? Perempuan tu jawab, siapa yang bagi tahu? Daging ni bagi tahu pada aku sebentar tadi yang kamu letak racun di dalamnya. Betul ke kamu? Daging tu bagi tahu Rasulullah, jangan telan ya Rasulullah, dalam aku ni ada racun ya Rasulullah. Ni mukjizat Rasulullah lah. Kita jangan harap daging bercakap dengan kita. Kita kalau daging bercakap dengan kita, tolong cak kita tak kena gaya. Tapi nak sebutnya, bila begitu Rasulullah kata, betul kamu tak letak racun? Ya, aku tak letak. Kamu makan dengan senang, wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau betul kamu tak letak, kamu ambil daging yang ada lagi ni, kamu telan sekarang. Rasulullah cabar dia, telan sekarang depan aku. Dia angkat tangan terus. Dia angkat tangan, ya Muhammad, aku letak racun di dalamnya agar engkau mampus, wahai Muhammad. Dendam ni berhenti ke tuan-tuan? Tuan-tuan tengok orang Yahudi berhenti ke dendam dengan kita? Sampai hari ni dendam tak berhenti lagi. Allah pesan pada kita, kamu jangan percaya dengan si kafir tersebut. Pelik orang kita boleh percaya pada orang kafir. Orang Islam percaya pada orang kafir, tak percaya pada orang Islam. Ni yang sedang berlaku kita ni. Sambut maulud kita sambut, tapi percaya pada si kafir dibandingkan dengan orang Islam. Tak percaya dengan orang Islam. Allah dah pesan dah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah dah sebut dah, orang Yahudi, orang Kristian, orang kafir ni walan tarda, sampai bila-bila tak redha pada kami, pada orang Islam. Sampai bila? Hatta tattabi'a millatahum, bila kamu ikut dengan cara hidup mereka. Kamu tak boleh masuk agama mereka. Allah tak sebut hatta tadkhulu dinahum, sehingga kamu masuk agama mereka. Tapi madai kamu berperangai macam perangai mereka, cukup dalam hidup kamu. Orang Yahudi akan redha terus pada kamu. Ni orang yang pertama yang menyambut kelahiran Rasulullah. Kalau nak kira sambut maulud, mereka jauh lebih awal daripada kita, tuan-tuan. Kalau nak kira, ada lagi yang lebih teruk daripada Yahudi yang sambut. Siapa dia? Abu Lahab and the gang. Abu Lahab kan, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lahir, Suwaibah Aslamiyah tu, hamba dia tu datang bagi tahu pada Abu Lahab, Abu Lahab,
kamu dapat anak saudara yang baru. Handsome, cantik, tak pernah jasad sebegini rupa. Dalam keadaan putih kemerah-merahan. Cantik, nama pula cantik, Muhammad. Nama yang diberi satu nama yang tak digelar lagi manusia atas muka bumi ini kecuali dia ni, nama Muhammad. Katanya Suwaibah Aslamiyah pada Abu Lahab. Suka Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah. Betul Suwaibah? Sebut ada Suwaibah. Betul Suwaibah? Suwaibah jawab, ya betul. Oleh kerana kamu bawa berita gembira pada aku suka sangat hari ini Suwaibah. Aku merdekakan kamu wahai Suwaibah. Termerdeka Suwaibah. Padahal Suwaibah tu nak beli Suwaibah tu dengan harga yang mahal, 35,000 dirham. Nak beli sebab Suwaibah ni satu-satu hamba kulit putih. Hamba kulit putih, cantik pula, janda anak satu. Suwaibah Aslamiyah. Nak sebutnya sukanya nak gambarkan, rajin pula. Rajin lagi. Sayang pada Suwaibah ni tak boleh nak bayang. Sukanya. Termerdeka Suwaibah. Dah begitu, Suwaibah bawa ambil jasad Rasulullah, bawa bayi Rasulullah bagi pada Abu Lahab. Abu Lahab kendung jasad Rasulullah ni, junjung jasad Rasulullah. Tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Sambil tawaf sebut, hadza ibni wa hadza fakhri. Ini anak saya, ini kebanggaan saya. Dia tak sebut ini anak saudara saya. Dia tak sebut ni anak saya, ni anak saya. Bagi tahu pada orang, hadza ibni wa hadza fakhri. Ini kebanggaan saya. Suka dia. Siap je tawaf, jumpa dengan Suwaibah, bagi tahu Suwaibah. Suwaibah panggil semua penduduk kota Mekah ni, bagi tahu pada mereka, ni Abu Lahab ni suka sangat hari ni. Aku sembelihkan unta sebanyak 17 ekor unta bagi menyambut kelahiran anak saudara aku ni sendiri. 17 ekor unta, tuan-tuan. Malam ni berapa ekor unta, tuan-tuan? Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat dah kita. Malam ni nampak ada nasi bungkus, jangan risau. Nak sebutnya, kalau Abu Lahab datang, Abu Lahab sebut apa dia? Eleh engkau dia. Engkau sambut, aku lebih grand daripada engkau lah, katanya Abu Lahab. Nak gambarkan mudahnya pada kita. Tapi bagaimana Abu Lahab? Rasulullah mula cerita tentang Islam, orang yang sama sambut Rasulullah, orang yang sama menentang Rasulullah. Tuan-tuan jangan jadi Abu Lahab kedua, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi begitu. Sambut Rasulullah, kemudian lawan Rasulullah. Saya guna bahasa mudah ni, saya tak guna bahasa payah-payah ni. Kalau tak faham juga ni, tak tahulah nak guna bahasa apa lagi. Kita jangan jadi Yahudi yang kedua. Jangan jadi Abu Lahab kedua. Abu Lahab, bila Rasulullah cerita tentang Islam, marah dia pada Rasulullah. Marah tu sampai ambil batu, nak baling Rasulullah. Bila nak baling Rasulullah, turun hijab. Allah selamatkan Rasulullah. Turun ayat Quran. Sampai hari ni kita baca ayat tersebut. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah sebut, celaka dan bangsalah kedua tangan Abu Lahab, dan celaka dan bangsalah, katanya Allah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada faedahnya kaya harta benda yang ada pada Abu Lahab tu kalau lawan Rasulullah. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab tadi, Allah sebut, tak ada faedah langsung. Bukan jahat Abu Lahab saja. Rasulullah kata, dengan dia panggil jahat, dengan bini-bini pun jahat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah mula cerita perangai macam orang kita kan. Kalau kita nak marah sungguh, jahat bukan seorang, laki bini jahat itu sebut. Laki bini jahat. Nak sebut jahat sungguh lah. Allah dia cerita tentang Abu Lahab ni, dua-dua jahat. Mak saudara, pak saudara, dua-dua buat khianat pada Rasulullah. Bukan dia tak kenal Rasulullah. Mereka ni bukan tak kenal Rasulullah. Macam orang kita kan, bukan dia tak kenal alim, orang alim. Kita dikenal orang ni orang alim, orang ni orang soleh. Tapi orang kita lawan orang alim. Alah, dia memanglah semayang dia baguslah, baca Quran dia sedaplah. Tapi kita jangan terima sangat. Tu bukannya ustaz sangat tu baru nak start dia sebut mungkin. Ni bukannya orang yang
jaga agama ni penunggang-penunggang agama kita sebut. Ni perangai orang kita ni sama dengan perangai dahulu. Nak sebutnya perang, dia bukan tak kenal Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Rasulullah macam dia kenal anak dia sendiri. Lebih daripada itu dia mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa lawan Rasulullah? Kenapa lawan Rasulullah? Kenapa lawan Islam? Ni hawa nafsu besar dalam hidup. Bila tuan-tuan sambut Maulidin Rasul ini, antara benda yang tuan-tuan kena buat ialah buang perasaan hawa nafsu yang buruk dalam jiwa kita. Kena buang yang ni. Kalau tidak kita sama-sama, nanti sikit lagi berdengki. Orang tu 2 bungkus, aku sebungkus je. Perangai sama je akan terulang. Benda yang sama. Kita benda kecil-kecil pun kita berkelahi. Tak ada faedah langsung kita sambut maulud. Maulud kita ni, dia panggil bukan maulud, mulut dia panggil bukan. Kita fikir tentang makan tiap-tiap masa. Kita tak fikir tentang mengenai apa sebenarnya yang Rasulullah bawa. Kenapa Abu Lahab lawan Rasulullah? Kenapa orang Yahudi lawan Rasulullah? Kalau tuan-tuan baca, kalau kita tanya balik, padahal dia akan berdoa, mereka akan minta supaya Nabi akhir zaman ni datang. Yahudi, dia kenal Rasulullah, tapi dia sihir Rasulullah, sanggup sihir Rasulullah, sanggup nak bunuh Rasulullah. Sama juga dengan yang disebut dengan orang kafir Quraisy. Ni anak saudara dia. Dia kenal pun Rasulullah ni siapa, Muhammad ni siapa. Dia kenal Rasulullah ni siapa. Anak saudara dia yang tak ada bapa, meninggal dunia waktu mana kecil lagi, waktu mana belum keluar lagi, ayah dah meninggal dunia. Kecil-kecil membesar dengan datuk. Kemudian besar lagi, datuk pula umur 8 tahun meninggal dunia lagi. Umur 6 tahun meninggal dunia ibu. 8 tahun meninggal dunia datuk. Tinggal dengan bapa saudara. Menyapa ada pada Rasulullah? Tak ada apa. Kenapa yang nak lawan sangat dengan Rasulullah? Sampai peringkat lawan betul-betul perang, bukannya biasa-biasa bawa pedang perang lawan. Kenapa? Ada 2 sebab. Alim ulama sebut. Yang pertama, tamaknya pada kuasa. Nak pada pegang kuasa. Kalau kita ikut Muhammad, hilang kuasa kita. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Naknya pada hawa nafsu. Suka dalam hidup dia ni menurut hawa nafsu. Ajaran yang bawa oleh Muhammad ni melawan hawa nafsu, menentang hawa nafsu. 2 benda ni terjadi para hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar, kamu jangan rasa tamak dengan jawatan. Jawatan ni tak ada apa tuan-tuan. Jangan berkelahi tuan-tuan. Orang kita ni berebut pegang jawatan. Jawatan kecil je. JKKKKKKKK. Jawatan paling halus, dia rasa bangga ada jawatan. Padahal jawatan ni bukan satu kemuliaan. Satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Tuan-tuan ingat ke mulia ke tuan-tuan pegang jawatan? Bila tuan-tuan pegang, saya minta maaf nak sebut, tuan-tuan jadi AJK masjid, tuan-tuan akan menyesal satu hari nanti. Tuan-tuan jadi AJK masjid ni, tuan-tuan menyesal satu hari nanti. Sekarang tak rasa, kan ramai pula letak jawatan malam ni. Tak. Saya sebut macam ni. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus. Kamu AJK masjid kan? Masjid Al-Barakah kan? Kamu AJK? Ya. Subuh pagi tadi kamu datang tak? Tanya soalan tu je, jenuh nak menjawab. Saya nak jawatan je. Ya Allah. Nak sebut je, jangan tamak dengan jawatan. Jadi suami orang pun menyesal. Tuan-tuan ingat ke seronok sangat ke jadi suami orang? Di akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kenapa lagi? Suami ni kenapa lagi di akhirat nanti? Dia mula gelabah tu. Anak yang sulung datang, tu cari tu. Mana bapa aku? Mana bapa aku? Isteri pula datang. Mana suami aku? Mana suami aku? Tu kalau seorang. Kalau 4 orang isteri, nak sebutnya gambaran, semua berkejaran. Dia mula kalut lah dalam hidup dia. Semuanya takut dengan jawatan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing kata, kalaulah aku tak pegang jawatan di atas dunia dahulu. Kalaulah aku, tuan-tuan jadi AJK logong, AJK logong je.
Tuan-tuan akan menyesal, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni tak nak dah letak jawatan dah. Ustaz sebut macam tu. Tapi dia ada masa kita kena bertanggungjawab. Bila tak ada orang lain dah yang layak, maka kelayakan itu pada kita seorang. Maka kita wajib memikulnya. Kalau kita lari, kita berdosa. Tapi di saat mana ada orang lain yang lebih layak lagi daripada kita, kita pun tamak nak pergi ke depan juga. Di saat tersebut, kita pergi, kita bawa dosa. Jangan pergi. Kena faham konsep demikian dalam hidup kita. Ni benda yang kita kena faham dengan jawatan. Tu jawatan nafsu syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah ajar, kamu jangan ikut nafsu syahwat kamu. Kalau kamu ikut nafsu syahwat kamu ikut hawa nafsu kamu, rosak dalam hidup kamu. Melayan perasaan. Orang kita kan tak datang sembahyang. Padahal masjid dah buka dah. Belum masjid buka dulu, bukan main lagi mulut dia. Sibuk tulis dalam WhatsApp, bila masjid nak buka, bila masjid nak buka. Pening kepala AJK masjid nak fikir tentang dia. Tengok masjid dah buka, muka yang sama, datang. Tak datang pun. Dia waktu nak sebutnya, ikut hawa nafsu lah. Kenapa? Dia jadi demikian? Kerana ikut hawa nafsu. Bukan main lagi sebut. Oi, masjid tak boleh buka, pasar raya boleh buka, dia sebut. Kan ramai kan? Yang mulut-mulut dia gatal, tangan-tangan dia yang menjadi liar. Dia buat demikian. Yang masjid tak boleh buka, pasar raya boleh buka. Baik pergi pasar raya daripada pergi masjid lah sekarang. Bukan main lagi dia. Padahal kita dah sebut dah, masjid ni berbeza dengan pasar raya. Segala benda di pasar raya, ada tak kat rumah kita? Tak ada. Jadi terpaksa pergi pasar raya. Di masjid, segala keperluan masjid boleh buat tak dekat rumah kita? Boleh. Bukan dilarang untuk solat. Maknanya kita kena faham konsep yang disebut dengan fiqhul aulawiyat dan fiqh muwazanat dalam hidup kita. Jangan lebih nafsu kita dibandingkan dengan yang disebut dengan syariat Allah dalam hidup kita. Jadilah orang yang walaupun dia tak sambut kelahiran Rasulullah, tapi bila Rasulullah datang, dia sambut besar-besaran Rasulullah. Siapa dia? Ni di kalangan yang disebut di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang disebut dengan yang Rasulullah kirim salam pada orang ni? Lalu sahabat-sahabat tanya, siapa orang yang kamu kirim salam ni? Orang yang mencintai aku. Rasulullah sebut, mencintai aku. Sahabat-sahabat tanya, tidakkah kami mencintai kamu ya Rasulullah? Perlu kamu kirim salam ke? Rasulullah jawab, ya, kamu memang betul mencintai aku. Tapi ada lagi orang yang lebih hebat daripada kamu. Dia tak pernah tengok wajah aku. Dia tak pernah bersama dengan aku. Dia tak pernah duduk dengan aku. Tapi dia menyayangi aku lebih daripada kamu mencintai aku. Siapa dia? Kita yang tak pernah hidup zaman Rasulullah kan? 1400 tahun jarak kita dengan Rasulullah. Tapi dalam hati kita ni, Allahu Akbar, besarnya Rasulullah. Kenapa kita sambut Rasulullah? Sambut Rasulullah ni dengan hanya salawat begitu saja ke? Tak. Bukan begitu saja. Ada lagi. Sambut Rasulullah ni macam mana? Sambut setiap perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah itu, kita ikuti sampai kita boleh berjumpa dengan Rasulullah. Sekejap lagi dalam kubur nanti, sampai ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu baru betul-betul sambut. Sambut yang dalam erti kata bagaimana? Sambut dalam erti kata, kita disambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita ini dalam keadaan yang membawa perjuangan Rasulullah. Rasulullah bawa apa? Kita tanya. Rasulullah bawa apa? Bawa Islam. Bawa Islam, tuan-tuan. Cuba tanya tuan-tuan. Tuan-tuan sedang pikul Islam ke? Ataupun tuan-tuan sedang membawa perut masing-masing? Dalam hidup kita. Hari-hari kita berfikir tentang Islam ke? Kita berfikir terhadap perut kita. Kita nak mengenyangkan perut kita ke? Kita nak memenangkan Islam dalam hidup kita. Ni di antara tanda kita menyambut Rasulullah. Kalau setiap hari kita ni fikir, macam mana nak suruh Islam ni ya'lu, Islam ni tertegak,
wala yu'la alaih, dan tak ada lebih tegak daripada Islam pada saat ini, maka kita mengikut yang membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru betul kita ikut Rasulullah. Kita fikir ni sekarang ni siapa yang lebih tinggi daripada Islam? Nasionalis, sekularis, liberalis, ism selain daripada Islam yang lebih tinggi daripada Islam. Islam kat mana? Islam kat bawah tapak kaki. Tuan-tuan boleh tengok sendiri Islam kat mana sekarang. Kalau kita tanya Islam ni, kat mana sebenarnya Islam dalam hidup kita? Dalam masyarakat kita. Undang-undang pun tak ada. Undang-undang Islam pun tak ada. Orang pelekeh. Orang kita undang-undang Islam. Mana ada? Orang kita bercakap tentang RUU 355 misal contohnya. Tu pun orang kita pelekeh. Pergilah ke mahkamah syariah. Tanyalah hakim-hakim mahkamah syariah. Macam mana low classnya mereka. Kenapa hakim mahkamah syariah rendah sangat? Kat mana Islam dalam hidup kita pada hari ini? Maknanya apa dia? Kita bukan memperjuangkan Islam. Kita memperjuangkan perut masing-masing. Saya minta maaf nak sebut, nak guna kalimah ini. Kalau kena ban pun tak tahulah lepas pada ini. Nak sebutnya gambaran, betul ke kita sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita betul sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti meneruskan. Macam mana fikir nak suruh Islam ni berdaulat? Bukan Islam ni berada di bawah, tetapi Islam ni boleh dilaksanakan dalam kehidupan. Dalam kehidupan seharian, dalam negara, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pada diri kita. Biar ada yang disebut dengan Islam. Habis tu kita tiru siapa sekarang? Cuba tanya anak-anak muda, dia tiru siapa? Tak boleh tanya anak muda, tanya anak tua pun tak boleh jawab. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, sebenarnya kita tiru siapa dalam hidup? Allah sebut, kamu jangan tiru orang lain. Tiru Nabi Muhammad dalam hidup kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak suruh dicintai di sisi Allah, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad macam mana? Rasulullah bawa apa dia? Sampai sahabat-sahabat, kalau kita tengok sahabat-sahabat tu bila kenal Rasulullah, walaupun dia tidak hadir ke hari kelahiran Rasulullah, dia tidak sambut Maulidin Nabi, dia tidak ada, tapi dia sambut perjuangan Rasulullah, sampai kita heran dengan sikap mereka tersebut. Tuan-tuan tengok, saya buat contoh yang mudah. Orang yang mencintai Rasulullah sepenuh hati, sehingga kan Rasulullah berulang kali menyebut nama dia. Siapa? Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang dia kaya-raya kan, seorang hartawan, rupawan, daripada golongan bangsawan. Bila dia kenal Rasulullah, tak ada orang lain lagi. Orang lain masuk meminang dia, orang kaya nak pada dia, sebagainya. Dia tak nampak dah. Dia nampak Rasulullah. Dia nampak Muhammad bin Abdullah. Bila dia kahwin dengan Rasulullah, apa yang ada pada seorang perempuan yang kaya raya ini? Habis harta kekayaan yang dimiliki olehnya. Tak ada apa-apa lagi. Saat mana dia meninggal dunia, dia hanya tinggal Allah dan juga Rasul dalam hidup dia. Tuan-tuan baca dalam sirah, waktu mana dia terbaring atas ribaan Rasulullah, berombak-ombak dada Khadijah, sakit, mengilu yang amat sangat, berulang kali cium tangan Rasulullah. Sebab ada Rasulullah, sakit ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, menangis teresak-esak, nangis di atas ribaan Rasulullah. Bila dia menangis tersebut, dalam keadaan begitu Rasulullah sebut ada Khadijah, sabar wahai Khadijah, sabar wahai Khadijah. Tentu ada hikmah yang Allah sediakan dalam hidup kita. Bila sebut saja begitu, Khadijah sabar, bertahan, sakit ni. Rasulullah keluar daripada rumah, tengok isteri sekejap-kejap, air mata, sekejap-kejap, sakit tak boleh nak bayang. Hati seorang suami melihat isteri yang sedang kesakitan di atas ribaan dia. Bangun Rasulullah, pergi berdiri di beranda rumah. Tiba-tiba menitis air mata Rasulullah. Menangis Rasulullah teresak-esak, tak sampai hati nak menangis depan isteri. Tengah-tengah menangis, turun malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah, khusus kepada isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allah menyampaikan salam daripadanya khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid.
Allah kirim salam tuan-tuan. Bergegas Rasulullah masuk. Masuk semula. Bayangkan Allah kirim salam. Mana ada orang atas dunia ni Allah kirim salam. Orang kita ni, kalau tuanku kirim salam pun, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena gaya. Tu baru tuanku kirim salam. Tak tentu lagi dapat datuk ke tak dapat datuk. Nak sebut, ni Allah kirim salam. Masuk balik, riba Khadijah. Ni, kesat, peluh-peluh yang merecik atas dahi. Tak boleh bangun ni. Ambil bisik dekat telinga Khadijah. Ya Khadijah, Allahu yukri'ukis salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang dalam keadaan tak boleh bangun tu, tolak dada. Nak bangun, nak jawab salam Allah. Nak jawab, Allah kirim salam. Nak jawab salam Allah. Tolak dada. Bangun. Bila bangun, angkat tangan dua-dua belah. Sebut. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Baca, sebut. Kamulah pemilik kesejahteraan ini ya Allah. Daripada kamu datang kesejahteraan. Kemudian sebut, rebah kembali. Pegang tangan Rasulullah. Cium berulang kali sebut. Ya Rasulullah, saat aku semakin hampir menghadap depan Allah. Sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah, perjuangan ini saat mana suatu hari nanti tak ada seorang pun yang bersama dengan kamu ya Rasulullah. Kamu tolong kenang nama aku, Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Sebut ada Rasulullah, bagi sokongan pada Rasulullah. Dekat nak meninggal dunia. Ya Rasulullah, ni dibincang. Dia oleh para alim ulama bincang. Dia sebut ke ataupun dia berkias? Dia sebut. Dalam kalimah yang dia sebut itu, ya Rasulullah, suatu hari nanti, katakanlah kamu tak ada dah harta benda. Tak ada apa-apa dah pada diri kamu. Kamu tolong datang ke kuburan aku nanti ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku nanti. Kamu bawa ke pasar. Kamu jual tulang-tulang itu. Kamu gunakanlah duit-duit itu untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis teresak-esak Rasulullah. Rasulullah sayang isteri. Satu sokongan dalam hidup ini sendiri. Orang kita kalau dekat nak meninggal dunia, dia nak sebut macam tu. Dia sebut ada suami dia. Ingat bang, jangan kahwin lain ya. Kalau saya mati nanti, abang kahwin lain, saya jadi hantu raya tau. Nak sebut, kita yang tu je kita nampak. Kita tak nampak perjuangan. Padahal kita kahwin ni, bukan kerana cantik, handsome. Bukan kerana, kita kerana Allah kan, kita kahwin. Kalau betul kerana Allah, mengapa kita tak korban untuk di jalan Allah? Mengapa kita berkira-kira? Menjadi pencinta-pencinta dunia. Sehingga kan kita menjadi sayang terhadap dunia. Terlupa terhadap nilai yang besar di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkaskan saja tuan-tuan. Kalau betul kita nak jadi orang yang betul menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam hidup ini, tolong banyakkan selawat pada Rasulullah. Selawat ni bukan malam ni saja, bukan tadi saja. Tapi di bibir kita je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat jangan berhenti. Tanda kita ni mengikat diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan bayang, selawat ni kan satu amalan yang Allah sebut, bukan sekadar kamu yang buat, aku dan juga para malaikat turut serta buat. Mana ada satu amalan yang Allah suruh kita buat, kemudian Allah sebut dia turut serta buat. Sembahyang, Allah suruh kita sembahyang. Ada Allah sebut, aku turut serta solat. Allah, dia suruh kita zakat. Ada Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita turut. Dia kata, aku pun turut berzakat. Aku buat sama. Tapi selawat Rasulullah sebut. Allah ajar pada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut, aku Allah, innallah. Allah sebut, aku Allah. Allah guna kalimah Allah, nama dia Allah, wa malaikatuh, dan juga para malaikat, dan juga yusalluna 'alan nabi, selawat ke atas nabi kamu. Kamu ni apa yang susah sangat nak selawat? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman pada Allah, selawatlah.
sebanyak mungkin dalam hidup kami. Mulut kita tu jangan suka biar-biar je. Tak kosong tu sampai masam mulut-mulut. Sampai busuk mulut-mulut kita. Apa masalahnya untuk kita berselawat pada Rasulullah? Daripada borak kosong yang tak ada manfaat, lebih baik berselawat pada Rasulullah. Dan benda yang kita kena faham konsep demikian. Kita kan sedang buat pahala ni biar banyak. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak suruh kita ni betul menyambut Rasulullah, belajarlah tentang Rasulullah. Sirah Rasulullah. Kena belajar tuan-tuan. Cari Rasulullah dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Buka kitab ni, masjid yang cantik ni. Tuan-tuan yang duduk sini, belajar sirah Rasulullah. Malam-malam cari para asatizah, para alim ulama. Bayar bagi tahu pada ulama, sebut pada ustaz-ustaz, tolonglah ajar kami. Berapa perlu bayar, kami nak bayar supaya kami kenal orang yang kami cintai ini. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kena belajar sirah Rasulullah. Dan rumah kalian mesti ada sirah Rasulullah. Mesti ada kitab sirah Rasulullah. Besok cari kitab ni, Ar-Rahiqul Maktum. Ataupun kitab Fiqhus Sirah Ramadan Al-Buti. Ataupun Syama'il Muhammadiyah. Cari kitab-kitab demikian. Ni kitab ni biar ada kat rumah dan sentiasa kita baca. Sehingga melahirkan rasa kecintaan dan kesayangan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang tiga, belajar hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah kena belajar. Belajar tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, jangan kita tak belajar. Lepas pada belajar hadis Rasulullah ni, belajar bila? Lepas pada kita dah belajar Al-Quran. Habis 30 juzuk, sambung pula dengan hadis Rasulullah dalam hidup kita. Yang keempat, tolong hidupkan sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah untuk diri sendiri. Rasulullah tak pernah bang busuk sikit pun daripada tubuh badan dia. Bila tuan-tuan mula datang ke masjid, mesti berpakaian secantik mungkin. Setiap kali mana datang ke masjid. Berebut saf yang pertama ni. Berebut saf yang pertama. Bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas, ni tempat kalian. Ni tempat kalian. Kalau orang tanya, kenapa nak saf yang pertama? Saya nak suruh dekat dengan Rasulullah. Jawab demikian pada diri kita. Jangan berebut saf belakang, jangan. Bahkan kita berebut ke depan. Kemaskan, kumiskan kita. Kalau ditakdirkan hari itu, hari kematian kita, mati dalam keadaan terindah dalam hidup kita. Bersiap pada diri kita untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bersiap nak berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong. Sebagaimana kita bersiap nak berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi dan sebagainya. Kita pakai cantik-cantik. Ni nak berjumpa Rasulullah. Cantik setiap hari. Kemas tubuh badan kita. Jangan selekeh. Bila kita nak menghadap di hadapan Allah, salat, dan juga kita nak bersiap menghadap depan Allah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Jangan simpan lagi kuku-kuku yang panjang. Pastikan pada diri kita ni, janggut kita kemas, badan kita wangi, tempat tidur kita kemas, bersih. Semua dalam keadaan yang orang nampak, kita ni ahli syurga Allah SWT yang sedang bergerak. Ni mesti ada pada diri kita. Hidupkan sunnah dalam keluarga kita. Sunnah dalam keluarga apa dia? Mudah je. Saling bagi salam. Kemudian dalam berkeluarga, bila makan, jangan makan seorang-seorang. Jangan makan seorang-seorang. Ni sikap yang tak baik dalam kekeluargaan kita. Makan mesti tangan yang banyak. Rasulullah ajar demikian. Jangan ajar kita makan seorang-seorang. Isteri makan seorang, suami makan seorang-seorang. Rasulullah makan, Rasulullah suap ke mulut anak menantu dia. Seorang-seorang. Setiap kali mana Rasulullah nak makan, Rasulullah akan panggil anak menantu dia, Rasulullah suap ke mulut mereka seorang-seorang. Kemudian barulah Rasulullah mulakan makan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah makan, Rasulullah kunyah-kunyah makanan, Rasulullah panggil aku. Datang dekat sikit, kemudian Rasulullah sebut, "Iftah famik." Buka bibir kamu wahai Aisyah. Aisyah buka bibir dia, Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Cuba try buat malam ni nak tengok. Malam ni jangan lupa. Sebelum tidur, panggil orang rumah, mari dekat-dekat sikit. Abang baru belajar sunnah Rasulullah tadi. Lama dah tak makan macam ni kan. Cari kangkung-kangkung, cari daging-daging yang liat-liat tu sikit.
Kunyah, panggil orang rumah, main dekat sikit. Buka bibir. Kita sebut, abang nak ludah ni, abang nak ludah. Nak tengok, mesti orang rumah kata, tak selera bang. Taubat nasuha bang, taubat nasuha. Dah lah gigi tak gosok, isap rokok pula tu. Hilang terus sunnah Rasulullah. Anak sebutnya gambaran dalam kehidupan kita, berkeluarga. Dalam bermasyarakat, Rasulullah tak ajar berpecah sama kita. Rasulullah suruh kita bertaut di antara satu sama lain. Hidupkan sunnah Rasulullah. Panjang cerita yang ni. Yang kelima, tolonglah rapat dengan para alim ulama. Jangan jauh dengan para alim ulama. Setiap seorang mesti dia tahu. Paling tidak, dia ada 10 orang yang disebut dengan ustaz, yang ditumpang ilmu, yang dia nak jawab dalam kubur sebentar lagi. Dia kena tahu. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kita boleh jawab, saya belajar tafsir dengan ustaz sekian-sekian. Kamu belajar hadis dengan siapa? Saya belajar hadis dengan ustaz sekian-sekian. Kamu belajar Quran dengan siapa? Saya belajar dengan ustaz sekian-sekian. Dia rapat dengan para alim ulama. Jangan caci maki para alim ulama, jangan. Ulama ni bukan untuk dimaki. Ulama ni bukan untuk dibenci. Tetapi ulama ini untuk dikuduah dalam kehidupan kita, untuk diikuti dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan tunjuk yang kita ni hebat sangat. Saya nak pesan pada anak-anak muda yang sering kali mencaci maki para alim ulama. Kalian jaga tulisan kalian sebut. Kalian akan tengok macam mana buruknya kehidupan kalian penghujung nanti. Pemaki-pemaki para alim ulama, kalian jangan ingat kalian akan panjang umur. Kalian akan tengok bagaimana sengsaranya hidup kalian. Orang yang hidup tak kenal orang, tak pandai nak hormat siapa yang sepatut dihormati. Memanglah alim ulama tidak maksum. Siapa yang ajar kata alim ulama maksum? Mana ada ulama yang maksum? Tapi kalaupun dia tak maksum, apakah layak untuk kita nak caci mereka? Tak layak langsung. Dengan ilmu yang ada pada kita, jauh di antara kita dengan mereka tersebut di sisi Allah. Ya, mereka ada salah, tapi kesalahan itu bukan untuk dicaci. Kesalahan itu bukan untuk dimaki. Ni tulis dalam Facebook, ni bukan ulama, ni ular dalam semak. Ni bukan ulama, ni penunggang agama. Woi, sedap dia tulis. Sedap dia tulis. Sodok kan? Tulis. Tulis. Kamu tulis. Kalau kamu rasa kamu hebat di sisi Allah. Kalau kamu rasa boleh lawan dengan azab Allah depan nanti, kalian buat. Teruskan. Kerana ulama ni warasatul anbiya. Rasulullah sebut dia pewaris Nabi. Kalian mesti dekat dengan orang alim. Menyantuni fakir miskin dan orang anak-anak yatim. Bukan sekadar alim ulama. Jadikan anak yatim tu adik-beradik kita. Pergi jaga anak yatim. Anak yatim ni bukan bulan Ramadan dia. Bukan untuk nak menyambut Syawal dia. Anak yatim ni sepanjang masa dia adik-beradik Rasulullah. Siapa yang boleh jaga anak yatim? Ana wa kafilul yatim kahataini. Rasulullah sebut demikian. Aku dengan anak yatim bagaikan jari ini dengan jari ini. Dalam syurga nanti, Rasulullah sebut. Berbanggalah wahai ibu-ibu yang menjaga anak yatim. Kalian jangan hantar anak yatim ke rumah jaga anak-anak yatim. Jangan hantar. Bukan, anak kita bukan untuk diternak. Anak kita untuk ditarbiah. Para hadirin sekalian kena faham. Bila kita hantar ke rumah jaga anak-anak yatim, orang ternak anak kita. Minta maaf saya nak sebut demikian. Bahasa di kalangan kita. Saya pernah melalui saat itu. Dan saya membesar sebagai anak yatim. Saya tahu bagaimana keadaan yang berlaku. Hantar anak kita, dia menghafal Quran. Dia ada di kalangan kita berlumba menjaga anak-anak yatim. Ni lagi ramai ni, anak yatim ni. 27 ribu nyawa-nyawa yang melayang kerana COVID. Melahirkan anak yatim piatu yang ramai. Anak-anak yatim yang ramai. Di kalangan kita. Ni kita kena jaga di kalangan mereka tersebut. Anak sebutnya, di kalangan kita, santuni mereka. Rasulullah ajar sahabat-sahabat, kamu lepas pada asar je, pergi rumah anak yatim ni. Main dengan dia, hanya khabar keluarga dia. Macam mana nak membesar keluarga dia tersebut. Dengan cara yang baik. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Cuma zaman kita ni tak boleh. Zaman kita ni pergi santuni anak yatim, tiap-tiap lepas asar,
Lama-lama orang mula bercakap, tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim itu. Akhirnya tak ada orang nak ambil berat terhadap anak yatim. Demikian juga orang miskin. Jangan biarkan ada di kalangan kita kesusahan sesama kita. Sampai kena naik bendera putih di kalangan kita. Ini apa cerita ni? Sahabat saudara kita, jiran kita naik bendera putih. Menandakan apa dia? Menandakan kamu jiran yang jahat. Sehingga dia terpaksa cerita pada orang lain yang dia kesusahan, sedangkan kamu paling dekat dengan dia. Kalau kawasan tuan-tuan ni ada yang angkat bendera putih, tuan-tuan kena rasa malu, tuan-tuan. AJK patut letak jawatan, senang kata. Ni saya cabar ni kan letak jawatan sungguh tak negara. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kenapa kita tak ambil berat terhadap sesama kita? Islam dia suruh kita ambil berat sama-sama kita. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Rasulullah sebut, bukan di kalangan kita orang yang tak ambil berat terhadap sesama urusan orang Islam. Ni kita kena ada. Sampai orang Islam pergi minta dengan gereja. Tak malu ke kita? Ni kena jaga di kalangan kita perkara demikian. Ni cara menjaga Rasulullah SAW. Dan yang akhir sekali, saya minta maaf lah, tak boleh nak panjang. Saya tengok tuan-tuan pun dah betul dalam belakang 7 kali dah saya kira. Saya nak sebut, yang akhir sekali, tolonglah simpan duit untuk ziarah Rasulullah SAW. Kalau ada duit, simpan banyak-banyak. Bila dah tua dah, duit ada 6,700, 6,900. Bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, daftarkan saya nak pergi ziarah Rasulullah. Kalaulah ditakdirkan saya mati di tanah perkuburan sana, kuburan Baqi', dijamin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar demikian pada kita. Siapa yang ziarah Rasulullah lepas mana Rasulullah wafat, seumpama dia sedang menziarahi Rasulullah waktu mana Rasulullah masih hidup. Tiap kali mana dia bagi salam, tiap kali itulah Rasulullah menjawab salamnya. Yang dia bagi salam tadi, tanda kita menghidupkan yang disebut dengan Mauludin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baru kita mengangkat perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sehingga kita bertemu dengan janji Allah, masuk dalam kubur, nampak kita Rasulullah menyambut besar-besaran kita. Kemudian bila kita bangkit di akhirat nanti, bangkit dalam keadaan yang disebut dengan suasana yang paling indah. Nama kita dipanggil di khalayak ramai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak buat contoh sahabat rapat saya, tuan-tuan. Sayang dia dengan Rasulullah. Dia sambut betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ustaz Nur Azli Musa, Allah yarham. Seorang ustaz yang panjang janggut dia, Taliban. Kita panggil Ustaz Taliban. Janggut tu pun saya sebut banyak kali pada dia. Gunting lah, panjang sangat. Tak boleh, ni sunnah Rasulullah. Saya nak jumpa dengan Rasulullah dengan janggut-janggut ni. Dan dia di antara orang yang tahankan Rasulullah. Tuan-tuan tahu, pada usia 51 tahun, dia diwafatkan oleh Allah di kota Madinatul Munawwarah. Besok nak balik dah, nak naik kapal terbang. Kemudian, pagi pukul 12 tengah malam, datang malaikat maut, cabut nyawa dia. Kemudian dikebumikan, disolatkan jenazah dia, dimandikan di Masjid Nabawi, kemudian disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian diusung jenazah dia, ditanam di perkuburan Baqi'. Depan-depan, mula-mula masuk perkuburan Baqi' itu, depan sekali, tuan-tuan. Sebelah dia, Imam Malik radhiyallahu anhu. Belakang dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Depan dia, Ibrahim bin Muhammad, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang Rasulullah sentiasa berdiri di tempat tersebut. Allah tunjuk kedudukan dia yang paling hebat. Ni satu-satu orang Malaysia yang Allah bagi pada dia kedudukan yang tertinggi, dikuburkan di perkuburan Baqi' itu, tempat yang tidak digali lagi dah. Kubur Baqi' ni luas, tuan-tuan tahu kan? Dan di hujung tu, kalau di hujung tu digali balik, diganti tempat orang lain. Tapi dia ni depan-depan sekali dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kesan daripada apa dia? Betul-betul dia menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang lebih baik daripada dia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Berjanji kita untuk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mencium jari jemari Rasulullah. Sambil kita boleh mengucup dahi Rasulullah. Sambil kita boleh memeluk tubuh badan Rasulullah. Sambil kita bercerita tentang
perjalanan dakwah kita, letih kita mengharungi ujian kehidupan ini. Bercerita pada Rasulullah supaya Rasulullah mengembirakan kita saat mana kita bertemu dengan dia nanti, insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.